kita sekarang. Ya, contohlah tuan-tuan, contoh sajalah saya masuk kelas itu hari Jumaat. Maka Jumaat yang minggu ini sampai ke Jumaat minggu depan sudah masuk hari ke-8. Dah, katakanlah dia mula haid pada hari itu. Kita ambil kira yang paling ringkas. Tapi mungkin dia dah haid 2-3 hari lepas. Tak apalah, kita katakan dia haid pada hari itu permulaan. Jumaat sampai Jumaat depan sudah 8 hari. Kemudian sampai Jumaat satu lagi pula, dia kata masih tak boleh baca Quran lagi Ustaz. Maknanya sampai Jumaat yang ketiga sudah masuk hari yang ke-15. Yang mana sepatutnya itu hari terakhir. Tapi kenapa bila saya masuk kelas 2 hari, 3 hari lepas tu dia tidak boleh lagi semayang? Ada. Bermakna sudah lebih daripada hari 15. Hari dia tuan-tuan, budak-budak sekarang ada yang tak reti dah tentang bilangan hari yang maksimum mereka haid. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i dalam Istiqra' dia siap bagi tahu. Cuma yang jadi masalah sebab mungkin mak ayah pun tak mengaji dan tak terang kepada anak-anak ini masalah. Ya, dia haid ni tuan-tuan paling cepatnya sehari semalam saja keluar, paling singkat. Ya, dan paling lama ni 15 hari 15 malam, itu paling lama. Sebab itu mana-mana orang perempuan masih berdarah lagi walaupun sudah hari yang ke-16. Hari yang ke-16 dia wajib sembahyang. Ada wajib sembahyang. Basuh darahnya itu kalau perlukan lapik dulu takut menitik. Sebab darah apa pun najis, bukan darah haid saja. Maka kena sembahyang pada hari yang ke-16. Sebab sudah dikatakan darah istihadah, darah penyakit. Cuma kebanyakan dalam kajian yang Imam Syafi'i buat, purata perempuan dia akan haid 6 ke 7 hari saja. Jadi budak kita ramai tak tahu. Dan satu tempoh paling sedikit suci ialah 15 hari. Tempoh paling sedikit suci. Maknanya kalau hari ini habis haid, tiba-tiba 10 hari selepas itu berdarah lagi pula, tidak, itu bukan darah haid. Sebab masih belum cukup tempoh 15 hari minimum waktu suci. Ini tuan-tuan, banyak budak-budak kita sudah tidak tahu perkara itu. Ya. Sampai tuan-tuan mandi wajib pun tak tahu. Ada. Saya lepas mengajar tahun 6 tuan-tuan, saya kata pada mereka rumah dah balik apa semua, tak. Hari itu sempat bagi tahu tanda-tanda balik saja. Tak dan bagi tahu cara mandi. Datang satu budak ni tak reti malu. Datang dekat saya, kawan-kawan ramai belakang dengar. Ustaz, rupanya saya dah balik Ustaz. Sudah. Bila? Minggu lepas. Sudah. Anda mandi belum? Mana reti mandi Ustaz? Ambil. Seminggu tuan-tuan, cuba bayang. Mungkin dia pun malu nak sebut dekat mak ayah dia, ataupun sebut aja. Mungkin ayah dia pun tak reti. Apa keluar air putih ni? Itu dah tahu minum tu banyak sangat. Minum sikit-sikit. Udah. Ambil tuan. Mungkin sebab tu. Jadi tak reti yang nak mandi wajib seminggu dah. Bayanglah macam mana. Tapi tak heran tuan, orang besar boleh tak reti mandi wajib? Tak. Dia nak pergi juga sebut pasal tu. Bila kena dibuat? 2 hari lepas. Dia kena masuk juga bab tu tuan. Bila kena dibuat? 2 hari lepas. Laporan buat bila? 2 hari kemudian. Tempoh 2 hari tak semayang. Mula. Semayang. Saya cucuk sikit-sikit saja. Cucuk sikit-sikit. Apa kalau hang kena dibuat? Wajib mandi wajib. Nampak tak tuan? Dan mandi wajib bagi lelaki, bagi perempuan, dekat dubur tu tak boleh cucuk begitu saja, tak boleh. Dia mesti kena dikembangkan dubur itu, meneran sedikit, bagi lubang tu terkembang sikit, baru sah mandi wajib itu bahagian dubur. Kalau cucuk gitu aja, mayang pun 2 hari. Nampak tak tuan? Tua bangka dah pun. Tak. Mana kata mungkin tak. Lakon saja. Ya. 2 hari tak berak. Tak berak langsung. Hebat. Doktor cek-cek kata kosong. Tak. Cakap orang belakang orang hutan, dia panggil rektor. Cakap belakang dia panggil lubang dubur lah. Dia kata kosong ada dalam laporan tu kosong. Menunjuk kata kawan ni berak lah. Dalam sehari tuan-tuan, perut kita ni dia
apa? Isyak jadi lambat. Contoh habis bab punggung apa semua. Baik. Jadi tuan-tuan, kita baca dia punya ni, baca dia punya uraian dia. Setelah itu ia bersembahyang padanya. Baik. Seorang daripada kami berkeadaan dalam haid, artinya datang darah haid. Baik. Kemudian dikikis dengan kukunya darah itu daripada kainnya yang terkena darah itu ketika sucinya. Maksudnya tuan-tuan, dia kikis itu waktu dia suci. Maksud kata kain itu lama dah. Tak, bukan hari ni haid malam tu kikis dah. Makna kata dah kering, sengaja dia mengikis. Sebab dah lama kan. Sampai daripada dia mula haid sampai dia suci dah, kurang-kurang 5-6 hari, kurang-kurang dah. Maka dah suci tu, tentu darah haid itu sudah kering, maka dia kikir. Dikikir mana yang boleh. Setelah itu barulah ia membasuhkannya dan dijeruskannya air ke atas kain yang jatuh terkena darah. Yang ni saya sebut tadi tuan-tuan, bukan bermakna dia basuh semua, ya. Kalau dia basuh semua tuan-tuan, mungkin tidak ada guna dia gonyong tempat itu saja. Sebab dia tahu dah nak basuh semua, kemungkinan dah. Jadi dalam kitab Arab ni dia sebut begini. Dia kata yang dimaksudkan dengan menjerus itu apa dia? Iaitulah membasuh pada tempat yang kena darah haid itu. Tempat kena darah haid itu dia basuh semua. Lepas dia kikir, dah dia basuh semua tempat itu. Basuhkan, basuh. Ya? Kemudian yang dimaksudkan dengan dia menjerus keseluruhan kain itu ialah dia rush. Rush ni maknanya dipercikkan sahaja. Tempat lain tuan-tuan dipercik. Begitu. Sebab apa tuan-tuan? Untuk mengelak diri dia daripada kena was-was. Contohnya gini. Tuan-tuan basuh kat tempat ni. Tak, puan-puan basuh kat tempat ni. Basuh kat tempat ni, patutnya tempat ni sajalah yang basah dah. Tiba-tiba dekat nak buka, apa hal basah kat sini? Contoh, percik masa tadi ke? Dah jadi was-was. Jadi sebab itu nak elak dia was-was, dia basuh gini kat tempat itu, tempat lain tu dia percik. Percik tempat lain. Supaya nampak air, ini air percik tadi, bukan air percik masa basuh air tadi. Begitu. Untuk mengelak daripada kena was-was, ya. Tuan-tuan ni kita kena fahamlah zaman dulu, negara Arab pula tempat yang bukan senang air macam itu. Jadi barangkali kerana itulah kes ini berlaku. Dan juga kalau banyak air pun tuan-tuan, kes ini tetap juga akan berlaku untuk menunjuk kata Islam itu mudah, tidak kena basuh semua. Sebab mereka lah Nabi dengan para sahabat lah orang yang mula-mula mengamal syariat ni. Maka sudah tentu macam-macam perkara, segala-galanya berlaku pada mereka untuk memberi pengajaran kepada kita yang datang kemudian ini. Jadi tuan-tuan, itulah dia maksud sebenar kepada hadis ini. Dibasuh tempat yang kena haid sahaja, tetapi dipercikkan kepada tempat yang lain. Kemudian bersembahyanglah ia padanya. Maknanya kain itu dibawa terus ke dalam sembahyang. Wallahu a'lam wa a'lam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pertemuan kita yang akan datang juga cerita pasal haid, pasal mandi wajib pula. Cara-cara bersuci daripada haid, ya. Cara mandi wajib khusus kepada orang perempuan, ya. Cara dia bagaimana? Kalau tak silap saya, Jumaat ni lah, Jumaat yang pertama. Jadi orang lagi tak payah datang ikut Jumaat ni. Cerita mandi wajib orang perempuan je. Tak? Nak datang? Tak nak tahu? Tak datang. Yang ni kita kena tahu, ya. Dan mandi wajib tu betul tak? Cumanya ada beberapa perkara yang sunat kita buat bagi orang perempuan, tidak bagi orang lelaki. Ada apa dia perkaranya? Nanti